Semalam dalam satu mesyuarat mesyuarat ahli majlis tertinggi MPP mesyuarat MPP Parti Keadilan Rakyat telah memutuskan bahawa Tien Chua telah dipecat. Ini salah berita. Rasmi Tien Chua telah dipecat serta merta. Ini adalah berita semalam, hari ini. Hari ini, tapi semalam punya keputusan sebenarnya. PKR secara rasmi memecat bekas naib presidennya Tien Chua berikutan keputusannya untuk bertanding di kerusi Parlimen Batu sebagai calon bebas pada pilihan raya umum ke-15. Pengurusi Lembaga Disiplin PKR Tan Yew Kiew memberitahu Majlis Malaysia Kini bahawa keputusan itu dibuat semasa mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Parti malam semalam. Ya, semalam MPP ada mesyuarat dan kami memutuskan untuk memecatnya secara rasmi. Katanya lagi selama 5 anggota parti PKR telah dipecat termasuk Tien Chua. Semuanya dipecat kerana bertanding sebagai calon bebas atau atas tiket parti lain. Mereka yang dipecat kerana tindakan tata tertib lain akan diumumkan kemudian, katanya. Menurut Tan, 4 lagi anggota ialah Puan Chi Haur dari cabang Parit Bunta, PKR Parit Bunta, Ahmad Tabizi Muhammad Ghazali daripada Gopeng dan M. Mohganan dari cabang Taiping. Puan dan Ahmad Tabizi masing-masing bertanding di bawah tiket warisan di Kranji dan Cendelang, manakala Mohgan bertanding di Taiping sebagai calon bebas. Sementara itu, Nur Khairunisa Abdullah dari cabang Sadung Jaya turut dipecat kerana bertanding di Sadung Jaya semasa pilihan raya Sarawak 2021. Okey. Chua memegang kerusi Batu selama 2 penggal antara 2008 dan 2018. Selepas hilang kelayakan sebagai calon semasa pilihan raya 2018, Chua menyokong para bakaran ketika itu calon bebas yang akhirnya menang dan kemudian menyertai PKR. Semasa pemilihan pucuk pimpinan PKR awal tahun ini, Perabakaran menewaskan Chua dalam perebutan kerusi cabang PKR cabang Batu dan dicalonkan parti itu untuk mempertahankan Batu pada PRU 15 dan juga menang. Okey. Dalam pada PRU yang ini, yang silapnya Tien Chua ni, dia bertanding tiket bebas. Itu kesilapan dia. Dan dalam perlembagaan parti sememangnya dinyatakan sesiapa yang bertanding tiket bebas, maka dia akan dipecat dari parti. Okey? Ini satu benda yang jelas. Dan ada di Sarawak pernah berlaku, tapi disebabkan oleh sistem, orang itu tak dipecat daripada parti. Nama dia masih ada dalam parti dan sekarang ini memegang jawatan tertinggi dalam parti. Siapakah orang itu? Yang tu pandai-pandai lah cari sendiri kat Sarawak tu kan. Tetapi dia bertanding tiket bebas. Sebenarnya dia dah kena pecat. Tapi disebabkan sistem tu kacau bilau, tiba-tiba nama dia masih ada dan dia bertanding dan dia sekarang dia memegang jawatan tinggi dalam parti. But that's a different story. 600 bilion Zafrul, kenapa kontradik dengan yang Anwar cakap? Bahawa ada korupsi berlaku. Okey. Pertama sekali, sebagai Menteri Keuangan, Zafrul tugasnya memantau jumlah yang telah atau pakej yang telah disebut oleh Perdana Menteri. 600 bilion. Dia bukan Perdana Menteri. Kan saya kata tadi, dia Menteri Keuangan. Sebagai satu Menteri Keuangan, dia hanya melihat ministeri dia. Kan saya cakap tadi, Perdana Menteri dia boleh tengok semua kementerian. Menteri Keuangan, dia hanya boleh tengok kementerian dia. Dia tak tengok kementerian lain. Okey. Apa tugas Kementerian Menteri Keuangan? Tugasnya adalah bahagikan, okey, jumlah duit yang ada itu, iaitu 92.5 bilion, mengikut bajet yang telah diberikan oleh setiap kementerian. So, setiap kementerian ni bagi bajet. Okey, pendidikan berapa, KPKT berapa, luar bandar berapa, Menteri Alam Sekitar berapa, Tuan Ibrahim, Tuan Man, Tempatan Banjir berapa dia minta. Semua minta. Dia ada jumlah-jumlah tertentu. So, sebagai Menteri Keuangan, tugas dia adalah saya bagi kepada kementerian-kementerian ini. Bagaimana kementerian itu membelanjakan, menguruskan, membahagikan, melantik, meranimahkan duit tersebut bukan tugas keperluan Kementerian Keuangan. Tugas Kementerian Keuangan, sebab itu dia kata transparent. Betul lah. Betul lah Zafrul tu transparent. Maksudnya bukan Zafrul kata Kementerian Keuangan, Kementerian Tempatan Banjir, Kementerian Environment, Alam Sekitar, kau nak berapa tadi? 4 bilion. Aku dapat berapa? Okeylah, aku bagi kau 3.9 bilion. Balance tu aku punya, masuk akaun aku. Zafrul tak kata macam tu. Zafrul kata dia minta 4 bilion, saya bagi 4 bilion. Ini dokumen dia, ini surat dia, ini dia punya tata cara. Maksudnya transparent. Betul lah apa yang Zafrul kata. Tapi bila dah sampai dekat situ, bagaimana pengurusan itu? Yang itulah yang keluar cerita-cerita ni tadi.
Faham? Nampak? Jadi adakah Anwar menipu? Tidak. Adakah Zafrul menipu? Pun tidak. Buktinya bahawa kita tengok SPRM sudah mula menyiasat dan ada syarikat-syarikat menurut SPRM mengatakan mereka sudah memberi rasuah untuk mendapatkan projek itu. Nah, menurut SPRM 90% daripada 100%, 90% projek yang sudah diluluskan belum menerima SST daripada kerajaan, iaitu surat setuju terima, surat setuju terima. Dia macam PO lah, purchasing order ataupun letter of offer, lebih kurang macam itulah. Dia belum terima, tetapi 10% sudah menerima. Bayangkan, katakanlah projek itu 90 bilion, 10% is about 9 billion, 10 billion, 10 billion macam tu. Sudah pun. Jadi siasatan SPRM adalah ke atas jumlah 10%. Saya bukan 10 bilion tapi saya ini contoh. Jumlah yang telah diluluskan dengan SST. Mungkin lebih, mungkin kurang, saya tak tahu. Tapi jumlah yang dah mendapat SST itu, yang itu SPRM akan fokuskan. Siapa kata suci tadi? Benda ni dah pun diwujudkan. Dah ada, siasatan sedang berlaku. Dan dikatakan orang yang ditahan sebagai middleman itu ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Biar benda ni sink in dulu. Biar betul Is. Biar betul. Tuan-tuan, saya teringat bila orang bantai saya kan, dia kata PN suci, PN tu bersih, kamu berlawan dengan hoi hoya hoi. Sekarang ini kita tujukan balik lagu hoi hoya hoi, kita semua gembira. Hoi hoya, PN dapat harta, uang berjuta, projek sini sana. Tuan-tuan, bila BN bersama dengan kita berjaya jadikan sistem ini zero corruption. Bila PN bersama dengan sana, dengan UMNO dan BN pada waktu itu, dengan dia join the bandwagon. Penyamun itu, tuan-tuan, hoi hoya hoi, lagu itu bukan untuk UMNO, bukan untuk Barisan Nasional. Lagu itu adalah untuk koruptor, penyamun, penyangak sistem. Isi, tuan-tuan, kadang-kadang tak perlu kita nak bergelar ulama, bergelar syekh, bergelar tuan guru nak betulkan sistem. Tuhan turunkan manusia nak betulkan manusia lain itu, dia tak perlu bergelar jawatan-jawatan tersebut. Islam tu tak mestinya datang baiknya daripada kita yang bergelar ulama, tok guru, ustaz ni. Kadang-kadang baiknya Islam tu datang pada orang biasa. Sebab itu bab kata Ustaz Asri, dia kata itu kan, tak semestinya yang berceramah ini boleh masuk syurga, yang pergi susun kursi sapu tepi jalan tu tak boleh masuk syurga lebih dahulu. Entah-entah yang pergi susun kursi, yang pergi betulkan kamera tu lagi dulu masuk syurga daripada ustaz yang berceramah ni. Belum tentu orang yang kata ustaz, ustazah, tok guru tu boleh pegang negara ni dengan baik. Belum tentu. Nah, ada yang timbul persoalan daripada saya. Ada timbul persoalan. So, kalau Sabah ni Is, apa saja yang berlaku kat Sabah ni, soalan mereka adalah, adakah UMNO, BN, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang? Okey, jawapan mudah saya tak. Okey, jawapan mudah saya tidak untuk Anwar Ibrahim akan tumbang. Sebab saya kata, kenapa saya kata agak sukar untuk Anwar Ibrahim tumbang di dalam peringkat ni lah, di peringkat federal. Untuk maklumat, Sabah, UMNO Sabah atau Barisan Nasional Sabah hanya ada 7 kerusi. Hanya ada 7 kerusi saja. Dan kalau mereka keluar sekalipun, GPS mesti still ada. Dan mereka tak boleh keluar sebagai individu di peringkat federal. Jadi ada tak kemungkinan di peringkat federal dia kerajaan, di peringkat negeri dia orang jadi pembangkang? Ada kemungkinan sekarang ni pun. Kalau kita tengok PH di peringkat federal adalah kerajaan bersama dengan JRS, tapi di peringkat negeri PH adalah pembangkang. So that thing could happen di Sabah lah. Sebab itu saya kata complexity of Sabah ni agak menarik juga sebenarnya. Alright? Okay.
So itu saja untuk malam ni. Iswardi, kau punya kes macam mana? Kes disiplin. Yang tu nanti kita akan umum beberapa hari lagi lah, insyaAllah. Okay, sekian daripada saya. Minta maaf, pukul 12 malam ni baru saya nak live. Saya ada meeting tadi, so saya live lewat sikit. Terima kasih yang menonton saya di YouTube dan Facebook, dan mendengar saya di Twitter. Dan insyaAllah kita akan buka sikit dekat TikTok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.